Hadis 244 ni. Aisyah tu. Situ 244. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة rahli akhrajahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Bila orang tanya Rasulullah ni sewaktu peperangan Tabuk. Dia sebut peperangan, sedangkan bukan pun berlaku peperangan. Rasulullah keluar ke Tabuk bersama para sahabatnya, tapi tak berlaku peperangan. Dia disebut Ghazwat Tabuk sebab Rasulullah keluar memang untuk niat untuk supaya waktu itu dengar bunyi khabar angin, khabar bahawa Rom sedang mengumpul tenteranya untuk menyerang Madinah. Jadi sebelum mereka datang, Rasulullah keluar dulu, tunggu mereka di Tabuk. Tabuk sekarang sempadan Jordan dengan Saudi. Itu Tabuk. Tabuk kalau sebelah Saudi kita panggil Tabuk, sebelah Jordan kita panggil Mudawwarah. Tempat dia sempadan Saudi dengan Jordan. Sekarang border antara Saudi dengan Jordan. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk an sutratil musalli. An sutrah penghadap orang solat. Makna kita solat ini, kalau tak ada sejadah, kita kena buat penghadap agar orang tahu ini kawasan kita solat. Sutratul musalli, kena buat penghadap. Okey. Kita kena buat penghadap, supaya orang tahu kata ini tempat kita solat. Okay. Faqala, maka Rasulullah sebut. Faqala, tengok kita semua dalam solat semua ada adab. Baik. Mana adab dia tak boleh melimpas sebab dalam solat ni ada kekhusyukan. Kita sebut sebab tu. Sebab tu dalam solat ni antara benda makruh dalam solat, istitatu makan wahid. Kita melazimi satu tempat saja. Kalau kita solat sini saja saya solat. Saya ubah tempat lain. Itu hukum dia apa? Makruh. Surah Al-Alaq. Masuk masjid saya solat sini saja. Atau belakang tiang tu saja. Masuk masjid saya solat belakang tiang tu saja. Apa hukum dia? Makruh hukum dia. Sebab apa? Sebab apa? Hikmah dia apa? Supaya kita banyak tempat kita sujud. Sebab semua ni akan jadi saksi pada kita. Sebab itu disebut istiqalu makan wahid. Kita hanya duduk tempat tu saja, tak mau pergi tempat lain. Satu lagi Rasulullah apa? Naha Rasulullah al-tashabbuh bil bahaim. Rasulullah larang kita menyerupai binatang. Sebab binatang, cuba tengok, kalau situ tempat dia tidur, situlah dia tidur. Dia pergi pada kita tahu dah. Malam lagi nak cari dia, cari tempat tu. Sebab tu Rasulullah al-tashabbuh bil bahaim. Rasulullah larang kita menyerupai binatang. Sebab tu kita sujud tak boleh apa?
Tak boleh letaklah lengan di bawah ni. Sebab apa? Macam anjing. Tak boleh duduk begitu, nanti macam kerah. Banyak Rasulullah tu tersebut. Nukratul ghurab. Sebab tu antara solat ini ada solat at-tashabbuh bil bahaim. Kita menyerupai binatang. Okey. Sebab kita panggil binatang, kita panggil apa? Tempat dia tidur. Kalau tahu kan, tengok di mana dia tidur. Tengok tahi dia. Dia tak lari, situ dia tidur. Dia akan ikut situ saja. Sebab tu hukum dia, kita melazim satu tempat dalam masjid, hukum dia kita situ saja solat. Hukum dia makruh. Okey, sebab kita kena banyakkan tempat kita sujud, sebab semua ni akan jadi saksi kepada kita. Okey. Jadi situ faqala mislu mukharatir rahli, seperti mukharatir rahli. Apa makna mukhar ar-rahli? Siapa yang terjemah apa sini? Apa terjemah dia? Kecil aja. Apa? Okey, sekarang jungkitan kenderaan. Apa tu jungkitan kenderaan? Mislu mukharatir rahli. Hadis ni, ingatlah, mukharatir rahli dia adalah istilah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang terjemah hadis ni, orang terjemah sembarang. Mukharatir rahli ada sebut dia adalah hujung unta. Mislu mukharatir rahli. Mukharatir rahli, ar-rahli ni di belakang unta ada letak macam kotak kan, tempat dia orang duduk. Sampai kotak kan, itu kita panggil rahl, kenderaan. Faham kan? Nanti dia ada sebatang kayu. Cuba berarti dia ada sebatang kayu tempat dia bersandar. Ini kita panggil mukharatul rahli. Kadar dia apa? 2/3 hasta. Lebih kurang. Okey. 1 hasta kita kata lebih kurang dia banyak dia. Okey. 2/3 hasta. Sebab tu ulama sebut kadar dia apa? Minimum dia 2/3 hasta. Lebih kurang kadar panjang ni dia. Ini kayu yang tempat bersandar, kotak kan, ada kayu belakang tu, itulah tempat bersandar. Sebab tu ini dia adalah mukharatul rahli, istilah kayu tersebut. Sebab mukharah ni pada belakang, rahli ni kenderaan. Jadi setengah tafsir apa? Seperti ekor unta. Nah, ekor unta banyak mana tu? Sebab tu mukharatul rahli ni, ingat kayu tempat bersandar di atas kotak tempat kita duduk unta tu. Kadar dia berapa? Sulusai zira, 2/3 hasta. Okey, jelas Okey. Akhrajahu Muslim. Wa an Sabrata bin Ma'bad al-Juhani qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسحب. Liyastatir, hendaklah meletakkan sutrah. Liyastatir, hendaklah meletakkan sutrah, sesuatu di depan kamu. Liyastatir, hendaklah meletakkan sutrah. Ahadukum, salah seorang kamu, fi salati, sewaktu dia salat. Walau bisahbin, biarpun, walau bisahbin, biarpun dengan sekadar panah. Cukup dia anak panah dia, sahbin dia. Jadi anak panah juga banyak lagi. Dia pacak anak panah depan dia. Nanti kita sebut macam mana kita ada kata hadis. Walau bisahbin, biarpun dengan anak panah dia. Makna bagi orang ini kawasan dia solat. Sebab dulu tak ada sejadah macam kita. Kita sekarang ada sejadah kan ini. Ini kawasan kita solat. Sebab dulu tak ada sejadah. Rasulullah SAW masjid dia semua apa? Pasir saja, lantai dia. Jadi dia buat untuk tanah solat, dia suruh letak. Karena solat sunat ujung masjid kan, belakang masjid,
Waktu itulah dia suruh taksud sutra. Biarpun kamu pajakkan sebatang anak panah. Ini Rasulullah perintahkan untuk jangan solat kosong begitu. Nanti orang tak tahu di mana tempat kamu solat. Faham tak? Wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u memutuskan salat ar-rajulil muslim, salat ar-rajuli seorang lelaki, al-muslim yang Islam. Perempuan macam mana? Sama juga. Yaqta'u salat ar-rajulil muslim, seorang lelaki yang Islam. Jumlah muqarridah dia. Idza apabila lam yakun tidak ada baina yadayhi di hadapannya. Asalnya baina yadayhi, apa maksud baina yadayhi? Maksud asalnya apa? Antara dua tangannya, tapi maknanya di depannya. Baina yadayhi, di hadapannya. Mislu seperti mukhirir rahli, seperti tadi. Mislu mukhiri ar-rahli, apa? Kayu yang digunakan untuk bersandar. Apa? Al-mar'atu, perempuan. Wal himaru, kaldai. Wal kalbul aswad, dan juga anjing hitam. Memutuskan solat. Wa fihi, pada riwayat ini juga terdapat juga riwayat wa fihi, padanya al-kalbul aswad, anjing hitam. Al-kalbul aswad, anjing hitam itu apa? Syaitan. Akhrajahu Muslim. Dapat? Apa? Pakai ulang boleh kan? Yaqta'u, memutuskan salat ar-rajulil muslim, seorang lelaki Islam muslim. Idza lam yakun baina yaday misl mukhir rahli, idza apabila lam yakun tidak ada baina yadayhi di hadapannya, maksudnya mislu seperti, maksudnya sesuatu seperti, mislu seperti mukhir rahli, benda seperti kayu digunakan untuk bersandar. Apa? Al-mar'atu, perempuan. Kedua, wal himaru, kaldai. Ketiga, wal kalbul aswad, dan juga anjing hitam. Al-hadis. Wa fihi, dapat. Wa fi, padanya, pada waktu juga. Okey, sebenarnya ada hadis lagi ditanya, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah ke, anjing kuning ke, anjing putih? Dia sebut al-kalbul aswadu syaitan, kerana anjing hitam itu syaitan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu an Abi Hurairah, bagi Muslim juga. Walahu wali Muslim, pada riwayat Imam Muslim juga. Walahu, dapat baginya bagi Muslim, an Abi Hurairah. Dia ada tadi diriwayat pada Abi Dzar, sekarang dia riwayat daripada Abi Hurairah, pada dua sahabat riwayat hadis ini.
Nahu sama juga lafaznya. Duna al-kal, tanpa perkataan anjing. Tak ada sebut al-kal. Makna disebut al-mar'atu wal himar saja. Perempuan dan keldai saja. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو دون آخره دون آخره. Pada riwayat Abi Daud dan Al-Imam An-Nasai daripada Ibnu Abbas pula. Imam Muslim diriwayatkan pada Abi Dzar dan juga pada Abi Hurairah. Abu Daud dan Nasai mereka riwayat daripada siapa? Ibnu Abbas. Nahu sama dengan lafaz. Yaqta'u salatu rajul muslim. Nahu sama juga. Duna akhirih, dia juga tak sebut anjing. Dia juga tak sebut anjing. Mana tak ada lafaz anjing dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Wa qayyada al-mar'ata bil haid. Wa qayyada, dan dia mengikatkan. Mana qayyada dalam Ibnu Abbas, al-mar'ah perempuan tadi bil haid, dengan perempuan yang haid. Hadis ini hadis muskil. Hadis ini hadis muskil, menjadi perbahasan para ulama. Sahih tak sahih riwayatnya? Sanad dia sahih tak sahih? Sahih. Sebab Imam Muslim yang riwayatkan. Jadi sebagian ulama sebut ini macam Rasulullah cerita apa? Dia cerita suatu peristiwa. Boleh faham? Makna sewaktu disebut hadis ni pada Aisyah, dia kata apa? Baca hadis ni sampai pada dia. Dia kata apa? Syabbahtumuna bil hamir wal kilab. Kamu samakan aku dengan anjing dengan apa? Syabbahtumuna bil hamir wal kilab. Kamu samakan aku dengan keldai dengan anjing kan? Aisyah dengar hadis ni terus disebut apa? Syabbahtumuna bil hamir wal kilab. Kamu sama ke aku dengan anjing, dengan apa? Keldai dengan anjing. Sebab apa dia kata? Rasulullah solat, aku di depan dia. Rasulullah bangun solat malam, Rasulullah sempit kan. Jadi Aisyah tidur, dia tak kacau Aisyah tidur. Dia tak suruh Aisyah bangun, dia nak solat. Dia solat, Aisyah ada depan dia. Jadi Aisyah kata, aku tengok dia solat, aku ada hajat. Jadi aku nak bangun, aku takut ganggu dia. Jadi aku pun merayaplah depan dia. Kalau aku bangun, aku takut ganggu dia. Jadi aku merayap ansalu. Aku merayap depan dia. Jadi tiba-tiba dia kata, dah jumpa hadis Rasulullah sebut yaqta'u salatul mar'ati, salat rajul muslim, membatalkan salat seorang muslim ni apa? Al-mar'atu wal abad wal hamir wal kilab wal kalb. Al-imam, al-mar'atu wal himar wal kalb. Jadi kamu samakan aku, kamu sebut perempuan, hadis ni Rasulullah sebut perempuan, anjing dan juga apa? Keldai. Perempuan tu, jadi kamu samakan aku dengan anjing dan keldai lah. Sebab tu hadis ni tengah ulama sebut apa? Tengah ulama disebut Rasulullah tengah solat, tiba-tiba lipas apa? Perempuan, anjing dengan keldai dia. Jadi dia kata yaqus salatu, bagi apa? Maksud dia memutuskan rasa khusyuk, menghilangkan rasa khusyuk, bukan membatalkan solat. Memang hadis setengah ulama kata maksudnya itu ibtalul khusyuk, membatalkan rasa khusyuk, bukan membatalkan solat. Sebab tu Aisyah baca hadis tadi kan, kamu samakan aku dengan keldai dengan anjing. Okey, sebab tu hadis ni biarpun sahih riwayat. Riwayat siapa? Imam Muslim. Dia Muslim. Okey, tapi setengah yang memegang zahir hadis ni, dia kata apa? Setengah yang memegang zahir hadis, golongan yang memegang zahir hadis,
tidak menggauli para ulama fiqh. Dia kata tak, anjing lipas batal solat itu. Jadi apa bela anjing ke bawah? Kena faham? Okey. Jadi maksudnya apa je? Para ulama sebut maksud batal sini ibtalul khusyuk, membatalkan kekhusyukan solat dia. Silakan. Ya. Ya. Jangan ada benda lipat kita. Ya. Ya, lipat lah ya. maksudnya kita sembahyang tu jangan ada benda yang lalu depan kita lah. Maksudnya, okey. Sekarang apa Rasul sebut? Hadis apa? Yaqta'u salatul rajul muslim, memutuskan solat seorang lelaki Islam idza lam yakun baina yadayhi mithlu muqsal rahli, apabila dia tidak letakkan sesuatu tanda di hadapannya. Apa dia tak letakkan? Jadi tiba-tiba datang perempuan anjing dan kan dia lipas, dia kata batal solat. Jadi hadis ni sebab kita masuk apa ni? Batal solat ni mah membatalkan khusyuk solat. Sebab tu setengah yang perkara hadis ni tak. Anjing lintas, perempuan lintas, kita tak letak apa batal solat kita. Sebab tu kita ada belajar kan perkara membatalkan solat sebab perempuan melintas. Anak kita perempuan melintas, nah batal solat kita. Okey, sebab dari kita hadis ni sebab tu Aisyah dekat sebab apa? Pernah Rasulullah solat dia di hadapan Rasulullah sebab dia sebut syabbahtumuna bil hadir wal kilab, kamu nak samakan aku dengan anjing dengan apa? Dengan keldai dengan anjing kan? Sebab tu hadis ni sebab dia kata apa? Setengah ulama hadis yang dia tak menggauli fiqh, dia kerja ada kumpul hadis dia. Dia kerja ada kumpul hadis dia. Dia kata ada anjing lintas kita tak dapat batal solat. Sebab tu okey, kalau ulama mereka kata dia tidak membatalkan solat, cuma apa maksud sini? Dia menghilangkan khusyuk solat. Jelas ya? Sebab tu tidak semestinya hadis sahih kita boleh jadikan hujjah. Faham? Sebab dia ada hadis ni, ada keadaan dia macam mana, maksud dia macam mana. Sebab ada setengah hadis tersebut mansukh sahih tapi telah dimansukhkan. Okey, sahih tapi hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu benda ni macam mana? Itu pada golongan fuqaha. Sebab tu Imam Ahmad sendiri seorang ulama besar hadis, dia kata apa? Ma alimna an-nasikh wal mansukh hatta jalasna Syafi'i. Ma alimna, sebab orang tanya sewaktu Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, dia sebelum di Madinah kan? Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, tiba-tiba orang nampak dia selalu Imam Ahmad dia pergi kepada majlis ilmu Imam Syafi'i. Sedangkan contohnya Yahya bin Ma'in dia kata apa? Azunnu anna Syafi'i syi'i, aku rasa Imam Syafi'i dia kata seorang Syiah. Imam Ahmad kata mengapa? Setiap kali dia membahaskan masalah buat, dia akan bawa kata-kata Sayyidina Ali. Balik-balik masalah buat, dia bawa kata-kata Sayyidina Ali. Dia ambil hujah Sayyidina Ali. Jadi Imam Ahmad kata apa? Wahal yubtala bil buah illa Ali. Siapa antara khalifah yang empat itu diuji dengan masalah buah ni melainkan Sayyidina Ali dengan khawarij dia. Boleh faham tak? Jadi sebab tu dia kata apa Imam Ahmad kata? La yadurruna diya'u hadis Syu'bah wa Sufyan Thawri. Tidak memberi mudarat kepada kami. Kami tak terlepas sebab kami duduk majlis Imam Syafi'i ni, kami terlepas dengan hadis-hadis daripada Syu'bah, hadis daripada Sufyan Thawri, kami terlepas dengan hadis mereka. Sebab apa? Kami duduk dengan majlis Syafi'i. Dia kata apa? Ma alimul nasikh wal mansukh hatta jalasna Syafi'i. Selama ini kita belajar hadis, kita kumpul hadis, tapi kita tak pernah, aku sendiri tak pernah tahu bahawa sana hadis nasikh, ada hadis mansukh, sehingga aku duduk depan Syafi'i baru ketahui dia huraikan balik hadis. Sebab dia mengumpulkan ilmu hadis ahli Hijaz. Imam Ahmad di Baghdad, dia di Hijaz, dia di Yaman Imam Syafi'i, baru dia pergi Baghdad, kemudian dia pergi Mesir.
Sebab dia kata waktu dia keluar, an-nasu fil fiqh kulluhum ayal Syafi'i. Maksud semua kita ni dalam fiqh anak-anak saja pada Imam Syafi'i. Kita ni anak-anaknya saja. Okey. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إذا أقبل صلى صلاة إذا أقبل صلى صلاة أحدكم salah seorang kamu ila syai'in kepada sesuatu yasturuhu yang melindunginya minan nasi daripada orang ramai. Nampak ya? Makna salah sebut kita sekarang kita solat, kita buat sutra, kita letak sejadah, itu sutra kita, atau kita letak suatu apa-apa beg kita kan depan tu, kita letak depan kita tak ada sejadah kan, macam tempat kosong, kapek kosong saja kan. Sekarang ni ada tanda mana ini kawasan kita solat. Okey, tempat kosong saja, jadi kita letak beg kita, mana orang tahu itu kawasan kita solat. Fa'arada maka hendak ahadun seseorang an yajtaza melimpas, an yajtaza mana melimpas, an yajtaza melimpas baina yadayhi di hadapannya, falyadfa'hu hendaklah dia tahan. Okey, ini saya solat ini sampai sini sejadah kan kita dapat. Okey, kita tak contoh beginilah contoh saya. Okey, tiba-tiba orang nak limpas ya, nak limpas, falyadfa'hu, dia limpas boleh tahan begini, dia limpas boleh tahan begini, tahan, jangan bagi dia tahan di dada. Jangan pula nak sabar dia pun jasa. Sekarang orang dia tak belajar, dia sekarang orang second dia. Okey. Fa in aba falyuqatilu. Fa in aba dia nak lintas dia. Ini lafaz kunci lagi. Fa in aba falyuqatilu, maka kalau dia enggan juga tak lintas juga, falyuqatilu, maka bunuhlah dia. Ini hadis kena faham ya. Perlu kita kena faham sebab hadis ni subhanallah. Itu saya sebutkan musibah zaman sekarang, dia ambil hadis daripada internet. Itulah saya kata subhanallah, ini cukup musibah lafaz hadis. Okey, Rasulullah ajar para sahabat ajar para tabi'in, ajar tabi'in. Seterusnya begitulah ilmu sampai kepada kita. Tersebut fa in aba falyuqatilu, fa in aba sekiranya dia enggan nak limpas juga, falyuqatilu, maka hendaklah bunuh dia. Fa in nama maka sesungguhnya huwa, fa innama maka sesungguhnya huwa dia, siapa dia nak lintas tadi, dia adalah syaitanun. Muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim sahih. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, datang riwayat wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, fa inna ma'u al-qarin, maka sesungguhnya, fa inna maka sesungguhnya ma'ahu bersamanya al-qarin, syaitan bersamanya. Jadi hadis ni makna kalau kita letak sekali dia second juga dan lipas juga, terus kita bunuh dia. Itu zahir hadis ni. Sebab tu kita kalau begitu dah sunatlah kita solat bawa pisau.
Rasulullah suruh bunuh kalau orang limpas lah. Apa pun dah. Masing-masing dah selit balung di pinjam. Untuk apa dah? Siapa melintas? Okey, inilah sebab tu kita ilmu hadis ni. Malapetaka umat sekarang apa? Kita telah hilang tinggalkan sunnah beruntun ilmu yang Rasulullah tunjuk. Dan paling malang lagi, sebab tu saya sebut paling malang lagi, as-sahafiyun. Sahafi ni apa? Orang yang mengambil ilmu pada buku. Asbaha masyayikh. Asbahu masyayikh. Mereka telah menjadi syekh-syekh yang besar. Boleh faham? Dia kata wa minal baliyah. Saya kata saya antara malapetaka umat ini tashayyakhu sahafiyun, telah menjadi syekh-syekh besar, orang yang mengambil ilmu daripada kertas-kertas. Guru mereka siapa? Kertas. Tapi sekarang mereka lah menjadi syekh-syekh yang besar. Itu malapetaka pada umat. Sebab ada saya pernah tanya kan, kata apa hukum kita belajar, kita baca buku? Benarkah orang berkata man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhun lahu, siapa tak ada guru maka syaitanlah guru dia? Jadi jawapan disebut tak benar. Sebab apa? Siapa belajar pada buku maka buku tersebutlah guru dia. Dia akan berpegang dengan pendapat buku tadi. Boleh faham kan? Betul tak betul? Siapa belajar buku, kalau kita belajar buku, bukulah guru kita. Kalau begitu, saya adalah siapa guru kau? Imam Bukhari, sebab baca Sahih Bukhari. Kau belajar di mana Ustaz hadis ni? Aku belajar dengan Imam Bukhari. Di mana aku baca Sahih Bukhari. Tafsir siapa guru kau? Imam Tabari, guru. Fiqh kau belajar siapa? Guru aku Abu Hanifah, guru aku Imam Malik, guru aku Imam Syafi'i, guru aku Imam Ahmad, guru. Semua kitab mereka aku baca. Tak musibah kali. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Bukhari letak apa? Syarat dia mesti luqi. Kita beri jumpa, kita ambil pada dia. Bukan itu sunnah. Kalau begitu lah ramainya guru saya. Lagi banyak buku, lagi banyak guru kita. Inilah masalah. Sebab tu ulama kata betul. Man la syaikhun lahu fa syaitan syaikhun lahu. Siapa tak ada gurunya, syaitanlah guru. Siapa guru kau dalam fiqh? Siapa guru kau dalam tafsir? Siapa guru kau dalam nahwu? Siapa guru kau dalam hadis? Siapa guru kau dalam tafsir? Siapa guru kau? Kau belajar dari siapa? Siapa guru kau dalam akidah? Beginilah para sahabat. Jadi kita faham ini. Siapa yang riwayat hadis ni? Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kita tengok macam mana Abi. Sebab tu ulama ni, apa maksud perkataan fal yuqatilu, maka bunuh dia. Okey. Ra'aita Aba Sa'id Al-Khudri fi al-yawm al-jum'ah ila yusalli ila syai' yasmin an-nas. Satu hari dia kata, aku nampak ini rawi tabi'in yang dengar hadis ni pada Abi Sa'id Al-Khudri. Dia cerita sebab dia dengar Abi Sa'id Al-Khudri yang riwayat hadis ni. Jadi tabi'in tengok macam mana Abi Sa'id Al-Khudri buat. Sewaktu itu hari Jumaat, Abi Sa'id Al-Khudri sedang solat. Tiba-tiba datang seorang pemuda pada kabilah Abi Mu'aid nak lipas depan dia. Dia kata apa? Fayarfa Abi Sa'id fi sadri. Abu Sa'id tahan di dada dia. Tolak dia dada dia. Farad al-Asyam. Abu Sa'id tahan. Pemuda nanti macam heran. Dia tak dia setengah kita tahan dia. Dia second tangan kita. Apa juga suara tangan berlaku ni. Begitu juga pemuda tadi. Farad al-Asyam. Pemuda tengok. Apa dia tiba-tiba Abu Sa'id ni? Okey. Falam yajid, dia tidak berada tempat, malaikat tak ada tempat depan tu juga. Fa'ada liyajtah, dia nak lipas lagi sekali. Fayadfu Abi Sa'id ashadda min al-awwal, maka Abi Sa'id tolak dia lebih kuat daripada tolak yang pertama begini saja, yang kedua dia lipas lagi, bagi sekali. Boleh faham kan? Okey. Itu maksudnya lagi kuat. Bukan maksud yang kedua terus kau keluar pisau sajalah. Jadi maksud sini dia kata, jadi apa maksud mengapa Rasulullah sebut fal yuqatilu, maka bunuhlah dia. Maksud bunuh sini ulama tafsirkan sebagai apa? Maksudnya
Kalau yang tahan tadi dah haji, hari kuat dia nak sakit jantung dah terus jatuh mati. Faham tak? Bila dah ada yang pertama pelan, nak lipas juga, degil juga. Haji bagi sikit lagi kuat sikit. Bila dah dia ke depan, kena dada dia terus apa? Tarik nafas mati. Tidak buat bertanggungjawab terhadap darah dia. Makna tidak perlu kena qisas dan tidak perlu bayar di dia. Itu maksud falyuqatilu. Makna dia sebut tadi sebab dia buat sesuatu yang syariat perintahkan. Jadi dia tahan tadi sebab syariat perintahkan. Tiba-tiba kena dada dia sebab nak lipas juga kan. Jatuh dia ataupun dia tahan tadi, tempat dia licin, tergelincir ke depan jatuh, kepala dia pecah. Orang solat tadi tidak dikenakan qisas, tidak dikenakan dia sebab dia melakukan sesuatu yang syarak perintahkan. Jelas tak? Itu maksudnya falyuqatilhu. Bukan ambil kalau pertama di second, kedua litas lagi terus cucuk ni pisau, bukan begitu. Sebab itu maksudnya yang kedua tu lebih kuat daripada yang pertama. Dan sekiranya menyebabkan dia mati, mana tahu takdir datang ajal dia. Orang yang tahan tadi tidak bertanggungjawab terhadap darahnya. Tidak perlu, tidak dikenakan qisas dan juga dia. Okay. Sampai tadi biar salat sunat atau wajib kita. Ya, sama. Ya. Sebab Abu Sa'id dia solat sunat ni. Abu Sa'id dia buat tadi waktu solat tu sunat. Bukan solat wajib tu. Sebab tu orang lipas pada dia kan. Wa fi riwayat fa innamul qarin pada syaitan. Pada syaitan ini. Okey, apa nama syaitan? Apa nama syaitan sini? Bukan maksud orang tu mesti syaitan, betul. Mana perbuatan tersebut perbuatan syaitan. Fi riwayat wa ma'ul qarin, bersamanya ada syaitan bersamanya. Bersamanya ada syaitan. Sebab syaitan ni kadang-kadang dalam masjid ngosok mahu syaitan. Sebab setengah ni syaitan lah yang menggoda orang untuk beribadat tapi tak menuntut ilmu. Dan faham tak? Sebab apa? Sebab tu dia kata sinilah ulama sebut jawaz itlaq syaitan 'ala nas. Harus kita sebut syaitan kepada manusia. Sebab Rasul sebut kan? Sebab apa sini? Mengapa sebut fa innahu syaitan? Kerana dia syaitan. Fa innamul qarin. Awal ada bersamanya syaitan. Sebab apa? Syaitan. Perbuatan tu apa? Perbuatan syaitan. Mengapa dia jadi syaitan yang hasud? Sebab setengah syaitan kerana dia melekakan orang beribadat hingga meninggalkan ilmu. Sehingga dia tak sedar perbuatan dia tersebut telah menyalahi kehendak syarak. Sebab Allah sebut fa innamahu qarin atau fa innamahu syaitan. Sebab inilah sebagai pemuda tadi dalam masjid. Mana dia pun juga ahli ibadat tapi tak belajar. Itu Abu Sa'id Al-Khudri tunjuk. Sebab tu kadang-kadang syaitan ni wa zayyana syaitanu a'malahum, maka syaitan mengindahkan amalan mereka. Dia buat ikut rasa dia sedap saja. Ikut rasa dia suka. Sebab tu ini Rasul sebut fa inna syaitan. Kerana dia adalah syaitan. Riwayat lain fa innamul qarin, ada syaitan bersama dia. Sebab tu dia jadi bodoh begitu. Sebab tu dia jadi bodoh begitu dan dipas depan Allah salat. Okey, jelas ya? Okay, jadi aku qali hada wa astaghfirullah wallahu a'lam.